Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan ataupun kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu bab 4 yang membincangkan mengenai nilai-nilai agama dan kepercayaan. Okey, baiklah. Untuk dalam bab 4 ni kita akan melihat beberapa jenis agama yang terdapat di dunia dan juga di Malaysia. Okey, jadi secara umumnya agama ni sebenarnya banyak. Okey, contohnya terdapat agama Islam, agama Kristian, agama yang lahir daripada agama tamadun India seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh, agama Jainism, dan juga terdapat juga agama yang lahir daripada tamadun Cina seperti agama Taoism dan juga agama Confucius. Okey. Selain pada tu sebenarnya banyak lagi agama yang terdapat. Okey, kalau macam dekat Malaysia ni ada juga yang ataupun di negara-negara lain ada juga kepercayaan terhadap wujudnya satu semangat ataupun kuasa roh yang dikatakan sebagai penganut agama animisme. Okey, selain pada itu terdapat juga agama yang dia menyembah kepada matahari. Sebagai contoh, kalau dekat dalam dunia ni masyarakat yang masih menyembah pada matahari ni adalah agama Shinto yang kita boleh lihat banyak di Jepun. Selain itu ada juga agama yang menyembah kepada bulan, ada juga agama yang menyembah kepada pokok-pokok ataupun semangat-semangat dan lain-lain. Okey, baiklah. Secara umumnya masyarakat di dunia ni dia terdapat tiga pembahagian dalam aspek kewujudan Tuhan ataupun kepercayaan kepada kuasa. Okey, jadi yang pertama dikenali sebagai moral politisme. Okey, politisme ni ataupun politisme ni dia berasal daripada dua perkataan, iaitu poli dan theism. Okey, poli ni maksud dia adalah banyak. Manakala untuk theism pula adalah maksud dia kepercayaan kepada Tuhan. Okay. Jadi kalau kita gabungkan, polytheism ni adalah satu kepercayaan kepada dalam dunia ni terdapat banyak Tuhan ataupun lebih pada satu. Okey, contohnya macam kalau agama Kristian, dia wujud kepercayaan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Tuhan Ibu. Ataupun mungkin kalau terdapat dalam agama-agama Hindu, dia orang ada kepercayaan kepada dewa Vishnu, dewa Shiva dan lain-lain. Okey, yang kedua terdapat juga dalam dunia ni adalah moral monotheism. Okey, monotheism ni dia daripada dua perkataan, iaitu yang mono ni adalah maksud dia satu, manakala theism adalah bermaksud kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau kita gabungkan, monotheism ni adalah satu kepercayaan yang percaya dekat dalam dunia ni hanya wujud satu Tuhan ataupun dia beriman kepada Tuhan yang satu. Okey, sebagai contohnya adalah agama Islam. Okey, sebenarnya selain daripada agama Islam, ada juga agama lain yang percaya kepada satu Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepercayaan masyarakat Yahudi kuno ataupun kepercayaan masyarakat Yahudi sebelum mereka menyelewengkan kitab suci mereka, mereka juga percaya terdapat satu Tuhan. Okey, yang ketiga, wujud juga selain daripada kedua-dua politism dan juga monotheism, wujud juga yang dikatakan sebagai moral zuhud. Okey, moral zuhud ni adalah masyarakat yang dia tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya dia percaya bahawa dia meyakini adanya dia mengurangi kehidupan dunia dan dia mengutamakan untuk kehidupan akhirat. Maksudnya dia percaya juga adanya kehidupan selepas mati ataupun mungkin dia dihidupkan semula. Sebagai contoh, kalau golongan yang dia percaya hidup ni semula, kalau kita lihat dalam masyarakat Hindu, mereka percaya
terdapat putaran hidup, maksudnya atau kelahiran semula ataupun reinkarnasi, ataupun mungkin dalam sebahagian daripada masyarakat Cina, dia juga percaya bahawa wujudnya kehidupan semula. Maksudnya kalau selagi manusia ni dia tidak melakukan dengan satu kehidupan yang baik, contoh dalam satu kehidupan ni, seorang manusia dia tak percaya dalam tak berlakuan baik dalam kehidupan dia. Jadi mungkin lepas mati dia akan jadi satu benda yang lain. Contohnya mungkin dia akan dihidupkan balik dalam bentuk rumput ke, dalam bentuk burung ke, harimau ke, dan lain-lain. Sampailah proses kitaran tu bagi menurut kepercayaan mereka, sampailah manusia ni dia ataupun insan ni dia jadi seorang yang baik. Maksudnya dia jadi seorang yang yang berperwatakan baik menurut agama dia. Jadi bila dah jadi baik, dia akan mungkin dia akan dimatikan ataupun dia akan jadi sebagai dewa. Okey. Tu cuma untuk info yang lebih lain. Okey, jadi kita akan lihat untuk hari ini saya cuma akan memfokuskan ataupun kita akan membincangkan mengenai agama Islam. Okey. Sebagai secara umumnya, Islam ni adalah bererti satu hidup yang mengikut kehendak Allah. Jadi maksudnya Islam ni dia berasal daripada perkataan salam. Salam ni bermaksud selamat ataupun sejahtera. Jadi maksudnya agama Islam ni adalah agama yang selamat. Bukan selamat saja di dunia, tapi selamat juga di akhirat. Jadi dalam agama Islam ataupun dalam agama kita terdapat dua mesej utama yang kalau kita dalam dua mesej, satu mesej utama dalam dua frasa. Yang pertama adalah kita ataupun agama Islam ni dia mempercayai bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, dan menjadi kewajipan untuk kita umat Islam untuk beriman kepada Allah ni adalah satu. Dan yang kedua adalah kita percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah ataupun adalah utusan yang utusan yang dikirim oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti ajaran dia. Jadi agama Islam ni sebenarnya dia kalau kita lihat dia mencakupi kepada tiga aspek utama ataupun tiga elemen yang utama, iaitu dari segi aspek akidah, dari segi aspek ibadah, dan juga dari segi aspek akhlak. Dan agama Islam ni kalau kita lihat dia berpandukan kepada dua sumber hukum, iaitu sumber hukum Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis. Selain daripada kedua sumber hukum ni, terdapat lagi sumber-sumber hukum yang lain, iaitu seperti ijma', iaitu persepakatan antara ulama'-ulama'. Maksud ulama'-ulama' ni bukan sekadar ulama' di Malaysia, tapi dia maksudnya adalah ulama' bagi seluruh dunia. Itu dikatakan sebagai ijma'. Dan yang kedua adalah sumber hukum bagi kias. Kias ni adalah satu sumber hukum yang mana kalau tak ada satu hukum tu, tapi dia menyamakan satu hukum yang hampir serupa. Contohnya macam rokok kan. Rokok dia tidak ada sumber hukum dia dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebab rokok ni adalah satu masalah ataupun isu contemporary ataupun isu yang semasa. Jadi bagi untuk mengeluarkan sumber hukum bagi rokok ni, jadi ulama' dia akan ambil hukum yang hampir sama dari sudut dia punya tak ingat. Tapi dia ambil satu sudut hampir yang sama, yang hampir dengan Al-Quran. Contohnya mungkin dalam Al-Quran ada hukum yang menyatakan bahawa pengharaman kepada
membinasakan diri. Jadi dia akan ambil hukum haram untuk kita membinasakan diri ataupun makruh dalam membinasakan diri. So dia akan ambil dia akan jadi hukum bagi rokok ni dia ambil berdasarkan dia kias benda. Mungkin dia akan kias dari segi mungkin dalam Al-Quran ada dalam pengharaman kepada arak. Okey, jadi dia akan kiaskan pada dua tu. Okey, jelas Okey, akidah ni tadi saya ada cakap agama Islam ni mencakupi 3 aspek, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Okey, akidah adalah akidah ni adalah keimanan dan kepercayaan terhadap Allah, Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, jadi maksudnya dalam aspek akidah ni, akidah ni adalah akad ataupun mungkin kalau tanya ustaz, dia akan cakap akidah ni adalah satu ikatan, yang mana dia ikatan antara kita dengan Allah. Okey, jadi itu maksud akidah. Yang kedua, dari segi ibadah ataupun syariah. Okey, jadi agama Islam ni adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah, meliputi seperti ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat. Okey, muamalat ni contohnya macam adab kita bersama orang lain. Dia muamalat dia tak semestinya kepada ekonomi. Dia bukan sekadar ekonomi saja, tapi dia maksudnya hubungan kita dengan orang lain. Selain daripada ekonomi, mungkin muamalat ni dia juga merangkumi adab bersama jiran, adab kita bersama guru, adab kita bersama rakan-rakan, okey, dan lain-lain. Okey, manakala munakahat ni dia lebih kepada saya tak ingat, nanti saya tengok balik. Okey, lepas tu jenayah ni dia maksudnya macam jenayah dalam Islam ni, dia contohnya macam berzina, minum arak dan lain-lain. Okey, lepas tu akhlak. Okey, akhlak dalam Islam ni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. Okey, akhlak ni banyak. Dia hampir dengan muamalat. Dia contohnya akhlak ni macam adab kita bersama guru, adab kita bersama rakan, adab kita terhadap pemimpin, adab kita terhadap haiwan, adab kita dengan alam sekitar dan lain-lain. Okey, lepas tu dalam agama Islam ni dia terdapat dua perkara utama, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Okey, jadi penganut agama Islam ni dia mempunyai 6 rukun iman. Okey, kita lihat dulu 6 rukun iman yang kalau siapa ingat lagi, okey, rukun iman ni adalah, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Malaikat ada, seperti yang kita ketahui, ada 10 malaikat dan juga maksudnya 10 kategori malaikat dan tugas-tugas mereka. Sebenarnya malaikat ni ada banyak beribu, tapi itu bukan urusan kita. Itu adalah pengetahuan kita terbatas, jadi itu adalah urusan Allah. Okey, jadi kita cuma kena beriman bahawa wujudnya malaikat. Okey, yang ketiga adalah kita beriman bahawa wujudnya kitab. Kitab ni, maksud kitab ni adalah lembaran-lembaran daripada kata-kata Allah yang disampaikan melalui Rasul kepada manusia. Okey, antara kitab yang terakhir dalam yang Allah sampaikan adalah Al-Quran. Okey, sebelum wujudnya Al-Quran, terdapat beberapa kitab. Contohnya macam kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa dan juga kitab Taurat kepada Nabi Musa. Okey, selain daripada kitab tu, terdapat juga beberapa lembaran yang dikenali sebagai suhuf yang diberikan kepada beberapa orang Nabi. Contohnya macam suhuf yang diterima kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Syed. Yang ni nanti boleh tanya kepada ustaz kalau nak tahu. Okey.
Jadi kitab-kitab ni adalah dia berfungsi sebagai satu panduan kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Maksudnya dia panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Okey. Jadi yang seterusnya adalah beriman kepada Rasul. Rasul seperti yang wajib kita ketahui adalah ada 25 orang Rasul. Daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi terakhir iaitu Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad. Okey. Selain daripada 25 Rasul ini sebenarnya ada wujud ratusan dan ribuan Rasul Nabi yang telah diutuskan. Okey. Tapi yang kita wajib percaya adalah 25 orang saja. Kalau contohlah kalau macam ada kita baca sumber-sumber daripada Yahudi ataupun Kristian, terdapat lagi beberapa orang nabi yang ada tapi kita tak wajib untuk beriman. Maksudnya terdapat contohnya macam Nabi Daniel, Nabi Allah Khidir. Dalam Al-Quran pun ada Nabi Allah Khidir. Selain itu sebenarnya banyak lagi nabi-nabi. Okey. Yang kelima adalah beriman kepada wujudnya hari kiamat. Okey, jadi maksudnya setiap orang Islam dia kena percaya wujudnya hari kiamat. Itu hari pembalasan ataupun hari dunia ni kita akan dibangkitkan. Okey. Jadi yang terakhir adalah kita kena beriman kepada qada dan qadar. Okey, qada dan qadar ni adalah satu ketentuan daripada Allah. Jadi maksudnya dari segi rezeki, dari segi jodoh, dari segi kesihatan, dari segi umur dan lain-lain. Okey, itu semua adalah ketentuan yang telah telah disusun oleh Allah. Okey. Yang seterusnya, selain daripada rukun iman, terdapat juga sebagai penganut agama Islam, kita juga mempunyai 5 rukun Islam sebagai panduan kepada kehidupan kita. Okey, yang pertama adalah kita mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang bermaksud aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey. Yang kedua, dalam rukun Islam adalah kita kena sembahyang 5 waktu sehari. Maksudnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu yang wajib lah. Selain daripada 5 waktu sehari, terdapat juga sembahyang-sembahyang sunat. Yang ni kita boleh lakukan kalau seelok-eloknya kalau ada masa, mungkin kita boleh lakukan walaupun benda ni sunat. Contohnya macam solat sunat duha yang kita boleh kerjakan pada pagi, yang mana solat sunat duha ni dia adalah untuk kita meminta rezeki ataupun untuk kita minta untuk dipermudahkan rezeki daripada Allah. Okey. Selain pada tu, yang seterusnya adalah rukun Islam seterusnya adalah berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Jadi maksudnya sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, selain daripada puasa dalam bulan Ramadan, kita juga terdapat juga puasa sunat. Contohnya macam puasa 6 hari. Lepas tu masa nak dekat Raya Haji ni, kita ada puasa beberapa hari pada puasa Raya Haji ni. Dan juga terdapat juga puasa hari Isnin dan juga Khamis. Okey. Seterusnya, rukun Islam yang seterusnya adalah menunaikan zakat. Okey, zakat ni dia terbahagi kepada 2, iaitu zakat harta dan juga zakat fitrah. Okey, untuk zakat fitrah ni adalah zakat yang dituntut oleh kita. Maksudnya seluruh orang Islam wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni biasanya dia setahun sekali dan dia akan dibayar biasanya
akan dibayar pada hari ataupun bulan Ramadan, semasa bulan Ramadan. Okey. Dia selain pada bulan Ramadan, kita juga boleh bayar zakat fitrah semasa hari raya pertama sebelum takbir sembahyang raya. Okey. Tapi kalau nak senang, nak mudah bayar zakat, bayarlah zakat masa bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni kita tempoh masa dia banyak, 30 hari ataupun 29 hari. So kita tak akan rasa macam terkejar-kejar. Okay. Yang kelima adalah rukun Islam adalah menunaikan haji menunaikan haji ke Mekah ke atas orang yang berkemampuan. Okey, maksudnya kita ni diwajibkan untuk menunaikan haji ke Mekah pada bulan Zulhijjah bagi orang yang berkemampuan. Okey, orang yang berkemampuan ni, maksud berkemampuan kat sini adalah bukan sahaja dia yang kita faham berkemampuan dari sudut harta. Okey, yang tu betul juga, dia berkemampuan dari sudut harta. Tapi terdapat juga berkemampuan dari sudut lain. Contohnya macam dia berkemampuan maksudnya dari segi mungkin keselamatan dia, ataupun mungkin dia berkemampuan dari segi kalau macam perempuan, kalau nak menunaikan haji, dia kena ada orang yang teman. Maksudnya mungkin kalau perempuan, kalau dia ada anak ataupun abang ataupun ayah, mungkin dari segi berkemampuan dia kena ada teman ataupun mungkin suami dia. Okey. Jadi kalau sekiranya dia tidak berkemampuan, jadi kita tak diwajibkan untuk pergi haji. Okey, sebagai contohnya, okey, macam pada tahun ni ada COVID-19. Okey, jadi dari sudut kat situ, kita dah maksudnya kita dah tidak berkemampuan disebabkan wujudnya penyakit. Jadi bila wujudnya wabak ataupun mungkin wujudnya peperangan ataupun benda-benda yang mengatasi ataupun menghalang kita untuk menunaikan haji, jadi itu dah kita maksudnya tak wajib, sebab benda tu di luar kemampuan kita. Dia maksudnya disebabkan benda yang membahayakan nyawa kita. Jadi dari sudut situ kita dah tak berkemampuan. Okey, jelas Okey. Jadi kita akan lihat dari segi etika. Okey, apa ertinya saya menganut agama Islam? Okey, dari segi sudut akidah, sebenarnya banyak kenapa saya ni menganut agama Islam. Okey, yang pertama adalah kita beriman bahawa pencipta adalah pencipta alam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya dialah yang mencipta alam ni. Dia menciptakan bumi, menciptakan matahari, langit, dia menciptakan awan, burung semua. Okey. Dan penciptaan Allah ni, dia maksudnya Allah mencipta sesuatu ni bukan sia-sia. Maksudnya dia mencipta ni ada manfaat ataupun kelebihan dia. Contohnya macam kadang-kadang ada orang mempersoal, kenapa Allah menciptakan khinzir ataupun babi? Okey. Apa sebab Allah mencipta babi ataupun khinzir? Okey, sebab dia sebenarnya haiwan babi ni walaupun haram untuk agama Islam, tapi dia ada manfaat dia. Contohnya sebab babi ni adalah haiwan yang dia boleh makan sampah sarap. Maksudnya dia boleh membersihkan satu kawasan tu dengan makan sampah tersebut. Okay, jadi dekat situ dia punya manfaat dia. So selain daripada tu mungkin selain daripada penciptaan alam ni, mungkin dari segi qada dan qadar, sesuatu terjadi kepada kita. Contohnya macam mungkin ada benda yang terjadi. Contohnya macam mungkin kita kena accident secara tiba-tiba. Okey, kenapa benda tu terjadi? Maksudnya ada hikmah yang terjadi di sebalik itu. Maksudnya benda tu terjadi bukan untuk sia-sia. Contoh lain macam peristiwa yang terjadi. Okey, kenapa dulu Melaka ni dia kena jajah?
Okey, sebab apa kena jajah Melaka? Sebab kenapa Allah menjadikan Melaka tu kena jajah? Dia ada supaya kita ni mengambil pengajaran dan juga kita ni mengambil iktibar bahawa apa yang berlaku pada generasi sebelum ni, kita kena ambil iktibar untuk generasi kita supaya terdapat pengajaran dia. Contohnya macam kita kena memperkuatkan diri dan negara kita. Selain tu kita juga kena jadi seorang warga negara yang baik, yang tidak khianat kepada negara kita. Macam kalau kita ambil iktibar ataupun pengajaran daripada kejatuhan Melaka ni, dia terjadi sebab adanya pengkhianat. Contohnya macam si Kitul. Lepas tu terdapat juga pengkhianat daripada pedagang-pedagang yang berdagang di Melaka. Contohnya macam ada pedagang daripada China yang dia menjadi tali barut. Maksudnya dia menyampaikan maklumat kepada pihak Portugis. Okey. Kat situ kita kena apa yang berlaku, benda yang lepas, kita kena belajar supaya kita ambil iktibar dan kita akan meningkatkan kita akan meningkatkan diri kita melalui pembelajaran sejarah. Okey. Selain tu dari segi sudut akidah juga kita kena beriman bahawa terdapat ganjaran bagi mukmin yang melakukan kebaikan ataupun taat, iaitu adalah ganjaran syurga. Manakala bagi orang yang tidak taat ataupun orang yang kafir ataupun orang yang kufur kepada Allah, jadi pembalasan dia adalah neraka. Okey. Okey, itu kalau kita lihat apa ertinya saya menganut agama Islam ni dari segi sudut akidah. Okey, kita lihat pula apa dari segi sudut ibadah. Okey, yang pertama dari segi sudut ibadah ni, kita dapat melakukan ibadah sebagai seorang Muslim, kita dapat melakukan ibadah dengan penuh khusyuk. Maksudnya sebenarnya untuk dapat khusyuk ni memang susah. Memang setiap orang memang susah nak dapat khusyuk. Contohnya kalau macam kita semayang, kita peratusan untuk kita semayang khusyuk ni memang susah. Jadi nak tak nak kita kena cuba juga. Cuba untuk kita dapat khusyuk. Contohlah kalau macam kita semayang, kalau kita semayang seorang tak dapat khusyuk. Jadi okay, maksudnya kat situ mungkin pahala ataupun ganjaran yang kita dapat mungkin dah berkurang dari segi khusyuk. Tapi kalau macam kita semayang berjemaah ataupun ada imam dan makmum, jadi mungkin pahala kat situ dari segi mungkin pahala khusyuk kurang, tapi dia boleh tampung dari segi pahala-pahala lain. Sebab contoh kalau macam semayang seorang cuma dapat satu pahala, tapi kalau macam semayang berjemaah kita dapat 27 pahala. Okey. Jelas Okey. Yang kedua, dari segi sudut ibadah, apa ertinya saya ni menganut agama Islam, kita kena meluangkan waktu yang tertentu untuk kita membaca Al-Quran. Kalau kita tak dapat baca dalam satu hari satu hari, katakanlah kita mungkin kita susah nak dapat satu hari dalam 1 juzuk. Mungkin kita boleh cuba satu hari tu kita baca dalam satu muka surat, sekurang-kurangnya satu muka surat. Okey. Itu dari segi sudut ibadah. Okey, kita lihat pula dari segi sudut akhlak. Okey, dari segi sudut akhlak, apa ertinya saya ni menganut agama Islam? Yang pertama adalah kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhah. Maksud perkara-perkara yang syubhah ni, perkara yang di antara tengah-tengah. Maksudnya dia antara halal dan haram. Maksudnya dia tengah-tengah. Contohnya macam kalau kita makan satu benda ni yang kita tak pasti ataupun kita ragu dari segi halal dia, jadi lebih baik kita tinggalkan benda tu. Okey, jelas Okey, lepas tu yang kedua adalah dari segi sudut akhlak adalah kita kena sebagai orang penganut agama Islam, kita kena menjaga penglihatan dan juga kita kena menjaga lidah kita. Penglihatan ni maksudnya kat sini dia macam kalau lelaki dia tengok perempuan yang mungkin perempuan, jadi benda tu dia akan mengurangkan pahala dia. Okey, lepas tu lidah ni adalah kita kena menjaga, contohnya dari segi mengumpat,
ataupun mungkin kita memfitnah orang. Dia ada beza tau antara mengumpat dengan fitnah. Kalau macam memfitnah ni, kita cakap benda tu tak betul dan orang tu tak suka. Tapi kalau macam mengumpat ni, kita cakap benda tu betul tapi orang tu tak suka. Sebagai contoh, kalau mengumpat ni, contoh dia gemuk. Okey, lepas tu kita cakap, kita mengumpat dengan kawan kita, okey, dia ni gemuk, ataupun dia ni dulu pemalas. Okey, lepas tu kita mengumpat dengan kawan kita, dia ni yang si ni pemalas. Okey, benda tu memang betul, tapi disebabkan si ni tak suka, jadi benda tu dia dikira sebagai mengumpat. Okey, yang dari segi sudut akhlak juga, kita kena bersifat pemalu, ataupun kita kena lemah lembut dan sabar. Maksudnya sifat-sifat ni kita boleh mencontohi sifat-sifat yang telah dibuat ataupun telah sebagai Rasulullah. Kita kena ambil Rasulullah sebagai ikutan ataupun contoh kita dari segi sudut akhlak. Okey, jadi agama Islam ni dia mengutamakan nilai-nilai yang terpuji seperti kejujuran, kesederhanaan, keadilan dan juga bertingkah laku baik sesama manusia, makhluk hidup yang lain serta persekitaran. Okey, umat Islam juga menggalakkan daripada perlu berusaha untuk mengelak daripada sifat-sifat keji seperti rasuah, haloba dan mengingkari janji kepada orang lain. Okey, jadi saya sudahi dulu pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.